Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada saat ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita mula menghayati bagaimana suasana keadaan waktu mana di kalangan orang mukmin memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbincangan kita beberapa ketika saat ini, kita sibuk berbicara tentang mengenai bagaimana keadaan dan gambaran indahnya syurga Allah dan seronoknya kita berada dalam syurga Allah. Kerana bila kita boleh berbicara tentang tajuk-tajuk sebegini, dia akan menyebabkan diri kita ini memberi semangat dalam memberi kekuatan dalam kita mentaati perintah Allah. Sebab tu Islam diajar supaya kita sentiasa bagi tahu kepada setiap di kalangan mereka yang beriman pada Allah. Di sana ada janji yang ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan kepada setiap hamba-hambanya, hamba-hamba yang beriman pada Allah. Dan bagi mereka yang melanggar perintah Allah, bagi mereka yang berani untuk menentang syariat Allah, maka di sana ada juga janji yang telah Allah janjikan kepada di kalangan mereka tersebut, iaitu neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kita belum lagi berbicara tentang tajuk itu, tetapi kita akan sekarang ini kita mula berbicara tentang tajuk bagaimana keadaan dan suasana yang indah di dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah ni ada apa? Sebab kadang-kadang kita waktu mana kita berbicara tentang mengenai syurga Allah Subhanahu wa taala ini, ramai di kalangan kita tak tahu apa benda yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Sepatutnya di kalangan kita ni kita kena tahu apa yang ada dalam syurga Allah, yang menyebabkan di waktu mana kita tahu di sana ada nikmat-nikmat yang indah, ada yang disebut dengan kehidupan yang baik dan sebagainya dalam hidup juga kita ini, maka dalam keadaan demikian kita akan sentiasa bersemangat dalam kita melaksanakan perintah Allah. Bila kita bersemangat dalam melaksanakan perintah Allah, maka tiada lagi perasaan putus asa, tiada lagi dalam jiwa kita ni perasaan kecewa, tiada lagi perasaan yang disebut dengan kita diresah gelisah. Kerana apa dia? Setiap apa yang dikurniakan oleh Allah dalam kehidupan kita ini menjadikan kita ni semakin kita yakin dengan janji Allah untuk mendapatkan ganjaran yang indah. Ganjaran apa yang paling indah dalam hidup kita ni? Dalam hidup kita ialah ganjaran syurga. Tak adalah satu ganjaran yang paling indah dalam hidup orang yang beriman pada Allah, itu kita mendapat tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dapat tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini satu nikmat yang besar yang perlu kita usaha pada setiap ketika dan setiap masa pada diri kita ini untuk kita dapatkan ganjaran demikian. Hari ini para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita akan mula berbicara tentang satu tajuk yang sentiasa Allah sebut dalam Al-Quran. Apabila sebut saja tentang syurga, Allah Subhanahu wa taala akan cerita tentang mengenai bagaimana di antara nikmat-nikmat yang indah yang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang tersedia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu apa dia yang Allah sediakan pada kita ni, yang disebut dengan sungai-sungai yang indah. Sungai-sungai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Allah berbicara tentang sungai-sungai dalam syurga ini? Banyak kali kan Allah sentiasa sebut, di mana kebanyakan kalau ayat yang ada disebutnya kata syurga, baik kalimah itu menunjukkan mufrad ataupun jamak, selalu diikuti dengan kalimah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ini di antara kalimah kalau Allah sebut syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah dalam syurga Allah. Kenapa kita sebut tentang sungai? Kita sebut. Kenapa tak disebut laut? Kenapa tak disebut dengan selain daripada sungai?
Tapi disebut saja tentang mengenai yang dinamakan dengan apa dia? Yang disebut dengan sungai je. Banyak cerita sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lambang ketenangan. Ulama-ulama sebut sungai ini merupakan lambang ketenangan dalam kehidupan seseorang. Dalam syurga ni Allah jadikan tenang melalui lambang apa dia? Dilambangkan daripada lambang yang disebut dengan sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita demikian. Ini merupakan bahagian daripada kesempurnaan keindahan. Sungai ini juga melengkapkan keindahan. Tuan-tuan tengok kan rumah-rumah yang di tepi sungai yang mengalir jernih air, yang kalau kita perhati dalam di tepi-tepi tersebut cantik dan indah rumah tersebut. Dan jangan banjir, jangan disebut dengan air yang keruh, air yang kotor, tetapi kita nak kepada sungai yang mengalir jernih airnya. Rasa tenang kita melihat dalam keadaan keindahannya. Kerana sungai, syurga-syurga tersebut menjadi indah dan bertambah bagus, cantik, berkilau dan elok dengan sungai-sungai tersebut. Dalam syurga ni demikian. Seperti juga ketika kita berada di kebun ataupun di taman-taman di dunia ini. Dan kadang-kadang kalau kita bergerak dalam taman-taman di dunia ini, kita tengok saja tiba-tiba ada sungai. Ada sungai di dalamnya. Di dalam tersebut kita rasa tenang je taman-taman itu. Seperti juga ketika kita berada di kebun taman di dunia ini, kita mendapat di sana ada airnya, baik mengalir ataupun bergenang. Kerana air adalah unsur penyempurnaan keindahan pandangan dan pepohonan. Kalau kita tanya, kenapa sungai? Sungai ini kalau kita tengok memang cantik Allah jadikan sungai macam mana pun Allah jadikan lambang ketenangan. Lambang kita ni keindahan dengan pokok-pokok pula yang ada di sekitar itu. Allahu Akbar. Siapa yang biasa masuk dalam hutan, kemudian dia duduk di tepi-tepi sungai, dia akan rasa tenang yang amat sangat pada diri dia. Siapa yang bagi demikian? Allah kurniakan pada kita demikian. Kemudian bayangkan dan cuba kita menggambarkan bahawa Allah menyifati luasnya syurga seluas langit dan bumi. Allah dia cerita tentang syurga ni, luas dia di antara langit dan juga bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu, kerana Allah telah menyediakan syurga yang terbentang luasnya di antara langit dan juga bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan syurga ini bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga yang luas, seluas langit dan bumi, dengan sungai-sungai pula yang mengalir di bawahnya. Dalam syurga tu, bila masuk dalam syurga, tengok-tengok di dalamnya mengalir sungai-sungai yang mengalir di bawah dia. Luas di antara langit dan bumi. Kemudian ada pula sungai-sungai yang mengalir. Bayangkanlah sungai-sungai tersebut. Cuba kita pejam mata sekejap, kemudian kita tengok. Nampak gambaran sungai yang indah yang mengalir. Luas dan panjang ukurannya. Mengalir di bawah syurga yang luas. Seluas langit dan juga bumi. Allahu Akbar. Kita ni kalau cerita tentang syurga ni kan, rasa pada diri kita ni, rasa meremang je bulu roma kita. Mudah-mudahan kita dapat nikmat itu. Ditambah lagi dengan keindahan dan kelazatan air. Dia bukan mengalir begitu saja, tidak. Tapi lazatnya air dalam sungai yang mengalir itu, serta pinggiran dan tepiannya dihiasi dengan mutiara-mutiara yakut yang indah-indah. Tepi dia pula dengan mutiara-mutiara. Kita di atas dunia ni, tepi itu ada batu-batu dan sebagainya. Kita nampak demikian sungai-sungai di dunia. Tetapi waktu mana kita tengok sungai dalam syurga Allah, kita bayangkan dalam keadaan tenang, dalam kawasan taman yang indah, kemudian mengalir pula sungai, kemudian dalam keadaan air itu pula boleh diminum, boleh rasa dalam pada diri kita ni nikmat yang demikian pada diri kita. Kemudian kita dalam syurga Allah, kemudian ada mutiara-mutiara pula yang tersusun indah, yang menyusun menjadikan seninya sungai yang indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana kemah-kemah dan kubah-kubah yang berdiri di sisi-sisinya?
Tepi pada sungai tersebut ada kaimah-kaimah yang diperbuat daripada batu yakut dan juga zabarjad yang indah warna hijau, dan kemudian ada pula lubang-lubang yang ada tu semua ada katil-katil di dalamnya, bauan yang indah semerbak yang keluar di tempat demikian. Sifat dan pena yang kemudian sifat dan juga mata pena mana yang mampu menggambarkan keindahan ini? Tak boleh nak digambar. Kalau kita tanya, siapa yang boleh gambarkan suasana cantiknya dalam syurga Allah? Tak boleh nak digambar. Tulisan tak boleh nak tulis. Kemudian suara tak boleh nak berlapas. Bagaimana cantiknya sungai-sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menggambarkan pemandangan yang indah di salah satu pelusuk bumi ni. Tuan-tuan tengok gambar-gambar di bumi ni, ada gambar yang disebut dengan tempat-tempat yang cantik. Tulisan kita terlalu lemah untuk kita nak gambarkan cantiknya. Saya pernah pergi ke tempat yang cantik-cantik lah. Alhamdulillah, Allah bagi di atas muka bumi ni. Saya pergi ke Bosnia Herzegovina. Saya tengok tempat yang cantik, yang air keluar daripada sungai di bawah tapak bumi. Saya pergi ke negeri Pahang, salah satu tempat yang cantik yang Allah jadikan. Air terjun, sungai, kemudian dalam keadaan yang indah di kawasan demikian. Saya tengok beberapa tempat yang cantik-cantik. Lantas, itu pun kita tak boleh nak digambar. Cantik macam mana tu Ustaz? Tak boleh nak sebut. Cantik, kita boleh sebut cantik je. Tapi nak sebutnya, bagaimana keadaan ciptaan Allah itu, tak boleh. Demikian lebih indah itu suasana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang lebih baik daripada susunan Allah yang Allah susun untuk kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan kita dapat demikian. Firman Allah Taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulah." Siapa-siapa yang taat pada Allah dan juga Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan dia dalam syurga yang mengalir di dalamnya air-air sungai yang indah. Khalidina fiha, kekal kamu di dalam syurga itu sampai bila-bila. Wa dzalikal fawzul azim, itulah dipanggil kejayaan yang paling hebat dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Hebat kita ni bukan kitanya mempunyai pangkat yang besar. Hebat kita ni bukan melalui kata-kata kita yang tepat. Hebat kita ni bukan daripada dia sebut pengaruh kita yang ramai. Tak. Hebat kita bila kita boleh masuk dalam syurga. Bila kamu boleh masuk dalam syurga, wadzalikal fawzul azim. Allah sebut, itulah kejayaan yang paling kemuncak dalam hidup kamu. Kamu rumah besar tapi masuk neraka buat apa? Kamu pengaruh ramai tapi masuk neraka untuk apa? Kamu dalam hidup kamu ni segala harta benda banyak, tiba-tiba masuk dalam neraka untuk apa? Dalam apa manfaat kita dapat? Dalam keadaan pengaruh anak-anak, kemudian kecantikan segala ada, tapi bila mati masuk dalam kubur, masuk neraka. Tak ada manfaat. Tak ada manfaat langsung. Yang bermanfaat bila? Wadzalikal fawzul azim. Kita di dunia ni dalam keadaan macam mana pun keadaan kita, bila mati masuk kubur, masuk syurga terus. Wazalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling besar yang Allah sediakan dalam kehidupan kamu. Firman Allah Ta'ala lagi, sanudkhiluhum, sudah pasti kami akan masukkan mereka dalam apa dia? Jannatin, dalam syurga, tajri min tahtiyal anhar. Bila Allah sebut syurga, Allah sambung terus dengan apa dia? Sungai-sungai yang mengalir indah, cantik di dalamnya. Kemudian khalidina fiha abada, kekal dalam syurga itu sampai bila-bila untuk mereka tersebut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat nikmat yang demikian. Saya pohon kepada Allah, semua di kalangan kita yang like, yang share, yang apa dia, yang message, yang komen dan sebagainya di kalangan kita pada malam ini ni, semua di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Taala berfirman, lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiyal anhar. Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga Allah. Kami letakkan di tempat yang tinggi dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Duduk tu tempat yang cantik,
atas, kemudian nampak sungai itu mengalir kat bawah. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi ke mana-mana tempat, kemudian ada sungai yang mengalir kat bawah. Mengalir kat bawah tu, tenang. Allah sajalah yang tahu betapa tenangnya. Tuan-tuan pergilah mana-mana. Pergi ke Ma'had Tahfiz saya di Jerantuk Pahang. Tuan-tuan tengok ada sungai je. Sikit je sungai. Sungai itu seluas rumah tuan-tuan. Lebih kurang 75 kaki. 75 kaki luas sangat. 22 kaki je. Nak sebutnya gambaran luas sungai tersebut. Tuan-tuan, dengan pokok-pokok yang rendang, air yang jernih. Dunia baru. Dunia baru. Tu pun kita rasa tenang. Allah, kita rasa seronoknya, nikmatnya, kita rasa demikian. Bila kita tengok ada sungai, kita rasa lapang dalam hidup kita. Pada diri kita, Allah jadikan demikian. Ni dalam syurga, dalam syurga. Dalam syurga, tuan-tuan, Allah kata, aku sediakan syurga ni, jannatin ghurafan tajri min tahtiyal anhar. Syurga, tempat syurga tu tinggi, duduk ke atas sikit, kemudian kat bawah tu mengalir air sungai yang indah-indah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pula ada ikan pula ikan kelah, ikan apa dia, ikan sebarau, ikan lampam, ikan yang cantik-cantik, ikan koi dan sebagainya yang ada dalam sungai ni. Allahu Akbar, tak boleh nak dibayang. Tuan-tuan pergi ke Gua Musang di Merapuh, tuan-tuan tengok ada satu sungai yang penuh dengan ikan kelah. Di tempat yang disebut dengan tempat-tempat ikan sentuari kelah. Tuan-tuan, tuan dia tu panggil melalui loceng. Ting. Ikan tu datang. Ikan datang. Waktu mana ikan datang tu, kita tengok, subhanallah, kita tengok ikan besar-besar, ikan kelah ni hanya dipanggil dengan loceng je. Kita pun rasa nikmat. Bayangkan dalam syurga Allah. Tuan-tuan, bila kita dapat syurga Allah, duduk dalam syurga tu tengok lapang, tak ingat dah sakit kita di atas dunia ini. Tak ingat dah cercaan manusia atas dunia ini. Lupa segala benda, tekanan, bebanan yang pernah kita lalui dalam hidup ini. Kerana apa dia? Kerana kita sudah dapat menikmati satu nikmat yang menjadikan lupa kesedihan yang pernah kita lalui sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Letih, lelah, bosan, menyakitkan, segala benda yang kejian, makian, semuanya terhilang saat mana kita melihat keindahan syurga Allah, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarlah dengan dunia yang sekejap, dan kita bertahanlah dalam taat kita pada Allah supaya kita dapat menggapai syurga Allah. Mudah-mudahan kita dapat dipanggil nikmat itu bila kita dalam keadaan yang betul-betul nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman yang lain Allah sebut jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, di mana syurga Ad yang mereka masuk ke dalamnya tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Mengalir. Ada setengah ulama kata kita berjalan atas air sungai itu. Kita berjalan atas air sungai itu. Di bawah telapak kaki itu mengalir sungai. Macam mana? Kita rasa meremang bulu roma kita. Kita berjalan kan. Kalau kita pergi, tuan-tuan pergi ke mana-mana hotel, kadang-kadang hotel-hotel tu, dia buat kat bawah tu cermin. Ada tapak kaki kita ni cermin. Bawah tu sungai yang mengalir. Misal contohnya, tak boleh nak dibayang. Cantiknya, indahnya. Nak sebut subhanallah, nampak ikan-ikan yang bergerak di bawah telapak kaki kita ini. Dalam syurga jauh lebih daripada itu nikmatnya dalam syurga Allah. Tengok sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menyebut sungai dalam syurga dengan sebutan yang terang. Allah tak selindung langsung. Dalam cerita tentang mengenai indahnya dalam syurga ni, Allah cerita tentang sungai, terang-terang Allah sebut sungai, dan jelas agar kita mengetahui seperti apa sungai-sungai tersebut. Bila Allah cerita tentang sungai, Allah sebut ni gambaran seperti apa gambaran sungai yang indah ini. Firman Allah Ta'ala, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa,
yang di dalamnya fiha anharun min ma'in ghairi asinin, di dalamnya ada sungai daripada air yang tidak pernah berubah rasa dan juga baunya. Allah jadikan demikian. Air sungai dalam syurga ni tak berubah, rasa tak berubah, bau tak berubah, bau pun tak berubah. Kemudian ghairu asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan dalam sungai ini ada yang disebut dengan apa dia? Sungai-sungai yang tak berubah rasa dia. Ya, lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, dan juga dalam sungai itu adanya air yang disebut daripada arak-arak yang lazat rasanya bagi peminumnya, tak mabuk. Air arak yang jauh lebih sedap rasa dia tu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian khamrin lazzatin lisyaribin, minum air arak dalam syurga, yang di mana dalam syurga tu yang bagi siapa yang minum lazat Allah sajalah yang tahu. Kita kan kalau kita rasa dahaga sangat, tiba-tiba orang bagi pada kita air sejuk, air suam, air yang biasa je, air tu kita masuk dalam tengkuk kita ni, dalam mulut kita tu, kita rasa Allah sedapnya, alhamdulillah. Kita bila kita berbuka puasa kan, waktu mana berbuka puasa tu letak air depan kita, bila kita minum saja air tu, saat yang kita minum kita rasa subhanallah, hebatnya ya Allah, kamu kurniakan pada aku nikmat ini ya Allah. Kita buat demikian, kita rasa demikian pada diri kita. Tu baru dunia berbuka puasa saja. Berbuka puasa saja pun kita rasa seronok lah. Bagaimana kita nak gambarkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, minum air yang dalam syurga ni air arak, tapi lazzatin lisyaribin, rasa lazat pada orang yang minum. Allah sedap. Telan air liur kita. Wa anharun min asalin musaffa, dan juga kamu dapati dalam syurga ni ada sungai yang mengalir air madu yang jernih. Air itu air madu. Air itu air madu. Wa anharun min asalin musaffa, di mana dalam air itu manis. Allah saja rasa lazatnya manis dia. Tak bimbang kena kencing manis. Tak bimbang kena penyakit. Kerana orang dalam syurga ni dia tak kena penyakit dah. Dia tak rasa sakit dah dalam hidup dia. Minum air, kemudian sendawa, alhamdulillah, sendawa, alhamdulillah. Kemudian peluh tu badan dia, bau wangi, semerbak bau wangi, dan tak berhenti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan dan Allah kurniakan. Satu saya sebut banyak kali kan, bersabar dan bertahan dengan Islam. Jangan cepat tergelincir dengan selain daripada Islam. Dan bila kita hidup atas dunia ni, jangan biarkan diri kita tergelincir dengan selain daripada Islam. Jangan percaya dengan liberalis, jangan percaya dengan sekularis, jangan percaya dengan nasionalis, jangan percaya pada izam-izam tersebut. Semua itu tidak akan menyelamatkan kita. Yang boleh menyelamatkan kita ialah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim, seorang Islam dalam hidup. Maknanya kalau kamu nak masuk syurga, kamu mesti Islam. Jangan kamu tak Islam. Bila kamu tidak Islam, bagaimana kamu boleh masuk dalam syurga Allah? Kamu berkawan dengan ahli-ahli syurga di atas dunia ni. Kita dah kenal dah ahli syurga atas dunia ni. Siapa dia? Para alim ulama. Cari orang-orang alim ni, nak suruh kita dapat nikmat syurga Allah. Bila kita berkawan dengan orang-orang soleh, dengan kita boleh tumpang kesalehan mereka tersebut. Yang akhirnya bila kita mati nak sekejap lagi masuk dalam kubur, kita tidak akan menyesal. Kerana apa dia? Kerana kita tetap istiqamah dengan Islam sampai peringkat kita mati dengan Islam dalam hidup kita, dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terpedaya dengan dunia yang sementara. Jangan cepat terpesona. Orang kita ni cepat sangat terpesona dengan dunia. Padahal dunia ni semua hiasan yang bersifat sementara. Allah buat dah sementara dah. Bunga, cantikkan bunga, tapi dia layu kan. Orang, cantikkan orang, tapi lama-lama kedut kan. Allah jadikan demikian. Makanan, sedap kan makanan. Makan apa dia? Tepung bungkus, sedap. Makan apa dia? Kuih karipak, sedap.
sedap, semua sedap. Tapi lama sikit je basi terus makanan tersebut. Lama sikit je sakit perut kalau kita makan. Akhirat tak ada macam tu. Dalam syurga Allah tak jadikan demikian. Semua nikmat, makan lagi nikmat, makan lagi nikmat. Kenikmatan itu bertambah dan tidak menjadikan kita ni semakin menggemuk, menjadikan kita berpenyakit. Dengan kita dalam syurga Allah, di waktu mana itu kita semakin dapat nikmat-nikmat yang banyak yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Ni di antara nikmat sungai. Maka jelas bahawa sungai tersebut bukan sungai dengan satu macam air saja. Dalam syurga bukan satu jenis air je. Dunia ni satu jenis ya air. Air yang mengalir. Air sama ada air itu keruh ke apa ke, satu jenis je. Tapi dalam syurga Allah jadikan bermacam-macam. Di antaranya ada sungai daripada air yang tidak berubah rasa dan baunya. Kemudian iaitu tidak pernah berhenti mengalir. Air itu tak pernah berhenti mengalir je dalam syurga Allah. Dan tidak berbau busuk dan juga tidak berbau tidak sedap seperti yang terjadi di kebanyakan sungai di dunia ini. Kan kita kan pernah kan sungai di Selangor ni dicemari dengan toksik dan sebagainya, menyebabkan tutup loji-loji bekalan air. Lepas mana tu tak ada air, bekalan tak boleh nak disupply. Punca apa dia? Punca pencemaran air sungai. Dalam syurga ada macam tu? Tak ada pencemaran. Kerana manusia tak buang, perkumuhan ini tak berlaku yang disebut penghadaman ini, kecuali penghadaman melalui apa dia? Bau badan yang semakin mewangi. Allah jadikan demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah jadikan semakin cantik berada dalam syurga Allah. Kemudian ada sungai yang daripada arak yang diminum orang-orang mukmin. Yang bila orang mukmin minum, ia tidak menjadikan orang tu mabuk dan juga menjadikan orang tu sakit kepala. Atas dunia ni minum arak mabuk terus. Minum arak jadi dalam keadaan pening kepala terus. Dalam syurga, minumlah sebanyak mana kamu nak minum. Badan kamu tidak menjadi semakin gemuk, perut kamu tidak membuncit, kemudian tubuh badan kamu tak menjadi semakin lesu, tetapi badan kamu semakin indah dan semakin indah dengan kamu lakukan demikian dalam syurga. Satu sabar di dunia ini. Sabar, saya nak sebut, tak adalah kalimah yang paling baik dalam kita mengharungi ujian. Sama ada ujian kekeluargaan, ujian dengan jiran tetangga, ujian apa pun yang kita ada dalam hidup kita ni, yang kita lalui dalam hidup kita ni, kita kena pastikan yang disebut dengan ujian pada diri kita ni, kita tabah untuk apa dia? Untuk dapat ganjaran dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ada juga sungai-sungai daripada yang daripada madu yang terlazat dan terbaik. Kita kan bila kita makan madu di dunia ini, sedap kan, masuk dalam mulut. Allah sedapnya makan madu yang ada ni kan, kita rasa. Dalam syurga Allah jadikan air sungai itu daripada air madu. Allahu Akbar. Sedapnya di atas dunia ini sendiri pun Rasulullah kata, kalau kamu nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, kamu ambil madu tu, kamu kacau dengan air suam, kemudian kamu letak dalam tempat yang sejuk, kemudian kamu minum. Allah tu nikmat. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat. Ambil madu Tibbun Nabawi ni, yang biasa pelajar-pelajar saya yang keluarkan ini, kami dapat daripada selatan Thailand. Kemudian madu-madu tu tuan-tuan masukkan dalam air. Kemudian tuan-tuan kacau. Tuan-tuan minum madu tersebut, minum air tersebut. Masuk dalam peti ais ke, masuk ais ke dan sebagainya, tuan-tuan minum. Nikmat. Allah sajalah yang tahu betapa sedapnya air yang Allah kurniakan ini. Allah menyifati bahawa rasa jernih, betapa banyaknya rasa yang baik yang diberikan kepada kita oleh Allah di syurganya, melebihi kenikmatan agung yang kita rasakan di dalamnya. Diriwayatkan bahawa sungai-sungai tersebut mengalir tanpa tepi. Dalam syurga ni dia mengalir tanpa di tepi. Tak tahu macam mana. Yang Allah jadikan bebas dengan kehendak Allah, kerana dia berkuasa di atas segala sesuatu. Anas bin Malik menuturkan bahawa Rasulullah bersabda. Rasulullah sebut, rufi'tu ilal sidrah fa idza arba'atu nahar
naharani zahirani wa naharani batinani fa amma zahirani nail wal furat wa amma al batinani fa naharani fil jannah. Rasulullah kata, aku bila berlaku Isra' Mi'raj itu, aku sampai ke Sidrah, aku melihat di dalam syurga itu ada 4 sungai. Rasulullah sebut, aku tengok ada 4 sungai. 2 sungai yang nampak, 2 lagi tak nampak. Rasulullah sebut demikian. 2 sungai itu aku nampak, 2 lagi tak nampak. Rasulullah sebut. Ada pun 2 sungai yang nampak adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir dan juga sungai Efrat. Ya, Nil ni bermula daripada sebelah Afrika tu, kemudian turun pada sungai Nil ini sendiri, manakala Efrat daripada sebelah di kota Baghdad. Sedangkan 2 sungai yang tak nampak adalah 2 sungai syurga. Rasulullah sebut demikian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Sayhanu wa Jayhanu wal Furatu wan Nailu kulluha min anharil jannah. Rasulullah kata, sungai Sayhan, sungai Jayhan, sungai Efrat dan sungai Nil semuanya adalah sungai-sungai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah jadikan demikianlah. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sambung dalam perbincangan sungai-sungai ini, dalam perbincangan pada masa-masa yang malam-malam yang akan datang nanti. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesediaan tuan-tuan yang telah menaja siri-siri kuliah yang telah kita gerakkan ini. Kemudian terima kasih pada para penyumbang yang telah menyumbang pembinaan pada mewakafkan sekolah Ma'at-Tafiz yang telah saya sedang bangunkan. Kami sedang siapkan masjid di Pulau Langkawi. Kami sedang bangunkan sebuah lagi masjid di Kuala Terengganu. InsyaAllah mudah-mudahan masjid tersebut akan terbina. Kami sediakan tempat ruang makan di Kelantan dan kami sedang menyiapkan satu bangunan yang cantik di tempat pembelajaran anak-anak tahfiz di tepi sungai Jerantut Pahang, kampung Batu Balai Jerantut Pahang, kampung kelahiran saya. Mudah-mudahan Allah berkati segala amalan-amalan dan tuan-tuan yang telah berinfak melalui Matan Center tersebut, ataupun tuan-tuan yang telah menaja siri kuliah ini, yang tuan-tuan boleh terus kepada di talian 019 223 9860. Mudah-mudahan semua itu Allah berkati dan Allah rahmati setiap apa yang telah kita lakukan ini. Terima kasih sekali lagi pada saat yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah